Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, untuk anak-anak murid cikgu di rumah, di luar sana dan di mana jua. So, berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan pada hari ini. Cikgu nak sambung, cikgu nak share bahan cikgu, pengajaran cikgu untuk bab 5, bab 5 Fizik SSM tingkatan 4. Bab 5 ni cikgu nak terangkan berkaitan dengan subtopik 5.3 lah, iaitu pantulan gelombang. Pantulan gelombang. So diharapkan di akhir video cikgu, murid-murid boleh menghurai pantulan dari segi sudut tuju dan juga sudut pantulan, apakah hubungannya, kemudian macam mana dengan ciri-ciri untuk panjang gelombang, frekuensi serta laju, dan apakah atau bagaimanakah arah perambatan gelombang selepas ianya mengalami fenomena pantulan. Okey, dan tidak lupa diharapkan juga di dalam video ini cikgu ada ajar bagaimana murid hendak melukis gambar raja untuk memerihalkan fenomena pantulan gelombang, dan turut juga dalam video ini cikgu sertakan berkaitan dengan aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan seharian dan sedikit penyelesaian masalah berkaitan dengan pantulan gelombang. Jadi pelajar jadikan gunakan buku teks fizik tingkatan 4 sebagai rujukan utamalah sebab cikgu gunakan buku teks. Jadi mari kita teruskan. So kita bermula dengan muka gelombang. Kita bermula dengan muka gelombang. So muka gelombang ni yang mana ni agak-agak kalau murid tengok dalam gambar rajah itu, okey, kamu ada nampak bentuk riak ni. Riak ni sama ni lah. Kamu nampak. Okey, riak. So muka gelombang ni yang mana? Okey. Jadi dekat sini untuk mengkaji gelombang, dalam silibus ini kita menggunakan gelombang air lah. Kita gunakan gelombang air untuk memerihalkan fenomena gelombang. Jadi pelajar boleh buka muka surat 188 di dalam buku teks. So dalam gambar rajah ini, sebenarnya ianya diperoleh daripada satu alat yang kita namakan sebagai tangki riak dan aksesorinya lah dalam mengkaji fenomena gelombang, khususnya pantulan, pembiasan, pembelauan dan juga interferon. Tangki riak ni gambar rajah ada dalam buku teks. So dalam kita mengenal atau proses mengenal muka gelombang ini, dalam buku teks adalah dalam muka surat 188. Jadi murid-murid akan nampak semua titik-titik atas garis AB. Titik-titik di atas garis AB ni yang putus-putus ni, yang garis putus-putus sama termasuk CD ni lah, adalah sefasa. Adalah sefasa, iaitu puncaknya sama lah. Kalau kita tengok dari segi puncak, tingginya, amplitudenya sama, dan berada pada jarak sama dari sumber getaran. Katakan sumber getaran, semua titik-titik ni berada pada jarak yang sama. Kalau kita ukur lah, kita ukur ianya berada pada jarak yang sama daripada punca getaran lah. So garis AB yang menyambungkan titik-titik sefasa dalam suatu gelombang dikenali sebagai muka gelombang. Inilah garis AB ni. Sedap cikgu tukar highlight warna ni. Ni warna kuning ni. Ini adalah muka gelombang. Ni bahagian atas ni adalah muka gelombang lah. Okey, itu adalah muka gelombang. Jadi garis CD juga dipanggil muka gelombang lah. Cikgu dah tunjuk dah tu. So apabila sinar cahaya bergerak melalui air dalam tangki riak,
satu siri jalur cerah dan juga jalur gelap yang ini yang ini kamu nampak yang ni, yang putih ni bahagian terang. Yang putih ni bahagian terang. Manakala yang gelap ni itu adalah bahagian untuk jalur gelap. Ini kamu akan dapat dalam tangki riak lah dalam analisis untuk tangki riak. Okey, seperti rajah itulah rajah, kalau dalam kutip gambar rajah itu pada rajah 5.227 jadi kalau kita gunakan gambar rajah untuk menerangkan bagaimanakah berlakunya keadaan jalur gelap dan juga jalur cerah, kita boleh rujuk dekat sini pembentukan jalur cerah dan juga jalur gelap. Okey, pembentukan jalur yang terang ni seolah-olah muka gelombang ini bersifat seperti kanta cembung, iaitu dia seperti seolah-olah macam kanta cembung, sebab kalau ikut cahaya ni, cahayanya ditumpukan. Cahaya itu ditumpukan pada satu titik. Itu dia seolah-olah kawasan bagi muka gelombang tu bertindak seperti satu kanta cembung, di mana kanta cembung ni bersifat menumpukan cahaya, dan sebaliknya berlaku pada lembangan. Pada bahagian lembangan. Bahagian lembangan ni cikgu tunjukkan yang mana satu. Cikgu guna highlight yang warna kuning ni. Ni bahagian lembangan Cikgu tunjukkan juga bagaimana wujud kawasan lembangan dengan puncak itu. Cikgu bezakan dengan color. Cikgu buat satu garis dekat sini sebagai paksi. Jadi kamu akan nampak ada bahagian atas dan ada bahagian bawah. Bahagian atas ni kita panggil puncak lah. Bahagian bawah ni kita panggil lembangan. Okey. Itulah bagaimana terjadi kawasan gelap dan juga kawasan cerah di dalam pembentukan hasil daripada kajian menggunakan tangki riak dan aksesorinya. Okey, seterusnya kita lihat muka gelombang satah dan juga bulat. Yang ini muka gelombang satah lah, muka gelombang satah. Okey, yang ini warna merah ni adalah arah perambatan lah. Warna merah ni arah perambatan. Yang warna merah ni arah perambatan. Maksudnya bagaimana muka gelombang itu disebarkan. Arah perambatan gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Ni serenjang lah, bersudut 90 darjah. Bersudut 90 darjah, warna merah dengan warna biru. Warna merah adalah arah perambatan, warna biru adalah muka gelombang. Kita tengok kita nampak sangat-sangat sini dia memang berserenjang di antara satu sama lain. Dan panjang gelombang iaitu lambda adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berturutan. Yang ini dipanggil lambda lah. Okey, cikgu labelkan sini lambda 1, lambda 2, katakan sini lambda 3, katakan sini lambda 4. Dan hubungannya kalau di bawah konsep pantulan atau perambatan, hubungannya adalah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 dan sama dengan lambda 4, iaitu sama panjang. Sama panjang. Jadi itulah sedikit analisis berkaitan dengan muka gelombang untuk punca satah dan juga muka gelombang untuk punca bulat. Contohnya seperti riak air lah, kita baling batu di dalam kolam ataupun tempat yang berisi air. Okey, seterusnya kita nak lihat fenomena pantulan gelombang. So kita tengok dekat sini, kita akan dapati arah perambatan berubah. Kita dapati arah perambatan. Arah perambatan ni kesan yang kita nak lihat apabila berlakunya pantulan
gelombang. Ni kesan yang paling kita nak lihat lah. Kesan yang paling kita hendak lihat. Tak nampak warnanya gelap sangat. Itu kesan yang paling kita nak lihat. Itulah yang paling kita nak lihat sebenarnya dalam menganalisis pantulan gelombang. Sebab ciri-ciri lain bagi gelombang tidak mengalami perubahan. Tadi cikgu ada sebut apa ciri-ciri tu? Panjang gelombang dekat objektif tadi, ataupun sekarang kita panggil apa tu? Kita tak panggil objektif lagi kita ada dalam buku kita panggil dia sebagai cikgu dah lupa lah istilah dia standard pembelajaran standard pembelajaran. So panjangnya tak berubah panjang gelombang. Dan kita lihat apa lagi, halaju. Halaju pun tak berubah. Okey. Dia ada satu lagi, kita ada arah berubah arahnya berubah. Okey, sudut nanti kita akan tengok, kita akan kaji sudut. Okey, dalam pantulan ni sudut 7. Okey, sudut ni yang ini kita panggil dia sebagai sinar atau garis 7 lah, muka gelombang 7. Okey, kita panggil dia bolehlah cakap sinar 7. Yang ini kita panggil dia sebagai sudut 7. Yang ini R, sudut pantulan. Okey, di mana sudut 7 dan sudut pantulan ni sama. Hubungannya dalam pantulan sudut 7 dan juga sudut pantulan adalah sama, dan lambda 1 ni, lambda 2 ataupun panjang gelombangnya memang sama sebab tak berubah. Yang berubah arah perambatan sahaja. Mana kita nak tengok arah perambatan? Ni arah perambatan lah. Yang ini adalah arah perambatan. Okey, arah perambatan anak panah tu dia menjadi ke sini. Yang baru. Ni arah perambatan yang baru. Kan berubah tu. Arahnya berubah. Sebab tu dekat sini yang paling penting, arah perambatan untuk pantulan gelombang ni fenomenanya untuk perambatan gelombang berubah. Panjang gelombang tidak berubah, halaju juga tidak berubah, frekuensi juga frekuensi tidak berubah. Juga tidak berubah. Inilah ciri-ciri gelombang lah yang mengalami pantulan. Yang pertama, sudut dan sudut pantulan sama. Sama. I dan R sama. Panjang gelombang tidak berubah. Sebelum dan selepas sama. Frekuensi juga tidak berubah. Sebelum pantulan, selepas pantulan adalah sama. Laju gelombang juga tidak berubah. V laju ni V yang boleh kita cari melalui hubungan F dan juga lambda. Arah perambatan sahaja yang berubah. Dengan keadaan sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Ini ciri-ciri untuk pantulan. Sebenarnya kita nak lihat sedikit bagaimana melukis gambar rajah pantulan gelombang air. Yang dekat sini dia gunakan sudut lah. Terdapat sudut, maksudnya sinar 7 melalui satu titik. Dekat sini titik tersebut adalah B dan ianya membentuk sudut. Sudut. Okey, kita tengok. Okey, dekat sini langkah pertama, lukis anak panah AB berserenjan dengan muka gelombang 7 untuk mewakili arah perambatan gelombang. Itu nombor 1 ni.
Nombor 1. Yang paling penting dianya berserenjang. Cikgu buat dekat sebelah. Ini penting ianya berserenjang. Macam mana tu Cikgu buatlah kat sini supaya ianya segaris. Supaya ianya berserenjang. Dan yang paling penting, panjang gelombang ni sama. Sama. Kalau kamu buat ukurannya 1 cm, sini juga 1 cm. Itu yang paling penting. Dan tandakan arah perambatan. Tandakan arah perambatan. Dan langkah yang kedua, lukis garis normal. Garis normal terbentuk di mana? Garis normal terbentuk pada titik B tu. Kat sini. Di mana garis normal ni, dia membentuk sudut 90 darjah dengan pemantul saltah. Dengan pemantul saltah. Kemudian, langkah yang ketiga, lukis anak panah BC. Lukis anak panah BC dengan keadaan sudut CBN sama dengan sudut ABN untuk mewakili arah perambatan gelombang. So, sebenarnya kita kena tahu juga sudut ni berapa. Katakan sudut ni 30 darjah. Katakan sudut ni 30 darjah. Maka kita ukur menggunakan protektor. Di sini juga 30 darjah. Okey, cikgu tukar warna sekejap. Katakan ni. Ni arah perambatan gelombang selepas melalui titik B tadi kat sini. Dan sudutnya juga 30 darjah. Dia menggunakan pembaris. Kamu lukislah kat sini. Yang paling penting, muka gelombang ni bersudut 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Dan dia punya panjang gelombang juga mesti sama sebelum. Kalau tadi 1 cm, dekat sini juga mesti 1 cm. Inilah panduan lah bagi kamu melukis pantulan gelombang yang mempunyai sudut. Yang mempunyai sudut. Kalau untuk fenomena gelombang yang kata tidak ada sudut, senang. Senang. Cuba kita tengok dekat atas tadi. Ada satu contoh tadi. Tak apa, cikgu lukis kat sini. Okay, katakan cikgu ada satu. Okey, cikgu ada satu penghalang kat sini. Penghalang. Okey, kemudian cikgu lukiskan muka gelombang. Yang mesti antara muka gelombang yang berturutan mesti sama panjang. Kemudian cikgu lukiskan arah perambatan gelombang. Yang paling penting arah perambatan gelombang menghentam penghalang. Ni yang paling penting, sentiasa 90 darjah atau berserenjang. Dan selepas dia melanggar pemantul, kita lukiskan balik muka gelombang yang telah dipantulkan dengan panjangnya sama seperti gelombang sebelum. Macam inilah lebih kurang kita buat hampir-hampir dengan gelombang 7. Jadi gelombang untuk sinar 7 ni katakan 2 cm. Maka untuk yang biru ni pantulan juga sepatutnya 2 cm. Ni kalau tidak ada sudut lah. Gelombang itu dipantulkan tanpa sudut. Senang yang ni senang sedikit daripada yang tadi. Seterusnya kita akan melihat aplikasi pantulan gelombang di dalam kehidupan. Kita melihatlah pantulan gelombang. Gelombang ultrasonik adalah jenis gelombang yang dipantulkan
untuk melihat organ dalaman seperti fetus dan organ-organ lain. Contohlah kita boleh melihat fetus di dalam skrin ini dalam gunakan alat ultrasonik lah. So di dalam bidang kerjaya, pegawai sains fizik di bahagian diagnostik dan radioterapi mempunyai tugas yang berat untuk memastikan sinaran yang digunakan untuk proses perubatan diselenggara agar dapat diukur dan digunakan dengan selamat semasa diperlukan. Seterusnya untuk aplikasi lain, contoh gelombang radio ini, dari satelit itu dari atas, yang akan dipantulkan oleh antena parabola ke horn suapan. Ini contoh konsep pantulan, dan akhirnya kita dapat melihat siaran TV yang kita perlukanlah. Yang di bawah ini merupakan teknologi sonar, iaitu teknologi untuk mengesan kawasan yang mempunyai kawasan keberadaan ikan yang paling banyak, di mana transducer memancarkan gelombang ke dalam air dan gelombang tersebut dipantulkan oleh ikan kembali ke transducer. Transducer itulah. Yang ini untuk mengesan sumber gas asli, untuk mengesan sumber gas asli. Teknologi yang sama seperti sonar juga, di mana ada pemancar gelombang tuju dan ada penerima gelombang pantulan. Ini adalah teknologi yang digunakan pakai dalam mencari sumber asli di dalam laut. Untuk memudahkan kita faham, kita cuba jawab contoh satu. Di sini kita ada gelombang ultrasonik berfrekuensi 25 kHz. 25 kHz maksudnya 25 kali 10 kuasa 3 Hz. Yang dipancarkan dari sebuah kapal ke dasar laut untuk menentukan kedalaman. Gelombang itu bergerak dengan laju 1500 meter per second di dalam air laut dengan dalam masa antara pengantaran dan penerimaan. Dalam masa pengantaran dengan penerimaan itu adalah 120 mili saat. Amat cepatlah masa itu. So, kita cari kedalaman laut dan kita ukur panjang gelombang melalui pengiraan. So, daripada soalan, kita dapat keluarkan laju gelombang 1500 meter per second dalam masa 120 mili saat. Dalam masa ni, untuk tempoh ni lah 2 kali kedalaman laut. So, kita gunakan formula. Asalnya kita ada formula V sama dengan D per T. Tapi disebabkan kedalaman tu pergi dan balik, so D ni akan jadi 2 kali lah. So kita manipulate D ini menjadi 2D sama dengan VD, VT. Masukkan maklumat yang kita dapat tadi ke dalam formula yang telah tersedia ada. So dapat 90 meter. Jadi logik lah untuk kedalaman 90 meter dengan kelajuan gelombang itu 1500 dalam masa yang amat singkat. Kedalaman untuk 90 meter ini amat logik. Sebenarnya panjang gelombang V sama dengan F lambda yang dah tahu dari awal hari itu. Masukkan sahaja dengan nilai yang kita telah bina tadi, 25 kali 10⁻³ Hz bersamaan dengan 25 kHz. Masukkan dalam V sama dengan F lambda. Ganti dengan tempat yang betul, akhirnya kita dapat 0.06 meter ataupun 600 cm. Ini sama ataupun sepadan. Jadi untuk lebih faham, kita cuba jawab latihan formasi 5.3. 5.3 ini, soalan yang pertama ni, kamu kena bina corak pantulan yang dipantulkan. Dan soalan nombor 2 ni, jawab seperti contoh 1 tadi. Sekian sahaja kelas cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.